Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan sambung kuliah kita berkenaan dengan temperature measurement, iaitu pengukuran suhu. Kalau sebelum ni kita dah tengok tandrusa yang boleh ukur tekanan, anjakan. So hari ni kita tengok pada tandrusa dan juga sensor-sensor yang digunakan untuk ukur suhu. So sebelum tu kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan suhu ni. Suhu ni sebenarnya dia adalah darjah kepanasan sesuatu bahan. Yang mana dia juga boleh dikena pasti untuk kita tahukan tahap pemindahan tenaga kita yang kita panggil panas. Biasanya bahasa Inggeris kita panggil heat lah. Transfer heat. So haba ni dia boleh diukur secara langsung ataupun secara tidak langsung. So haba ni dia adalah salah satu bentuk tenaga. Kemudian sekiranya ada dua badan ataupun dua objek yang mana mengalami suhu yang sama, maka tidak ada pertukaran haba. Tak ada transfer heat yang akan berlaku. Kemudian mengapa kita nak ukur suhu? So biasanya dia ada 3 benda yang penting sekali. Yang pertama adalah untuk tujuan keselamatan. So kita tahu kalau dalam mana-mana satu proses dekat kilang-kilang, loji dan sebagainya, jadi setiap proses tu dia ada limit. Limit suhu maksima dengan suhu minima yang mesti dipatuhi supaya setiap peralatan tu berada dalam keadaan baik. Peralatan yang digunakan untuk sama ada untuk kawalan ataupun untuk mendapatkan bacaan bagi suatu proses. Dan juga kita nak pastikan tidak ada suhu melampau yang boleh menyebabkan berlaku sesuatu kemusnahan pada kilang ataupun loji-loji pemprosesan. Contohnya kita ada carbon steel. Carbon steel ni sifat dia akan jadi rapuh kalau dia terlampau dingin, yang mana kalau suhu dia mencapai negatif 20 darjah Celsius, jadi dia akan jadi rapuh. Dan dia juga ada sifat yang mana dia akan mengalami kehilangan kekuatan mekanikalnya jika dipanaskan melebihi pada 450 darjah Celsius. Kemudian kita tengok yang kedua, kualiti, iaitu kita nak sediakan kualiti produk yang seragam dan juga boleh kita expect, boleh kita ramalkan di bawah keadaan proses yang mantap. So contohlah kalau kita buat kilang roti, jadi kita nak pastikan roti kita tu kualiti dia, kesedapan dia sama disebabkan kita bakar dengan suhu yang sama. Contoh kalau hari ni kita bakar dengan suhu 120 darjah Celsius, tiba-tiba esok produk yang sama kita terlebih, maka kualiti produk tersebut akan jadi berkurangan. Kemudian kita ada kawalan. Tujuannya adalah kita nak kawal yang mana supaya kawalan proses yang betul di mana suhu parameter kritikal yang kita kena pantau. Yang ini contohnya proses-proses penyulingan, proses yang melibatkan pemiteran ataupun generation ataupun jana kuasa semula, yang tu melibatkan kawalan yang lebih ketat. Jadi kena pastikan suhu ni tidak lebih dan juga tidak berkurangan, disebabkan terdapat peralatan dan juga bahan-bahan yang digunakan tu semuanya ada kekuatan dan juga kelemahan jika berlaku penambahan ataupun pengurangan suhu. So kita tengok suhu ni, suhu diukur dalam unit Kelvin. Dalam standard international, unit bagi suhu adalah Kelvin. Kemudian dia juga terbahagi kepada dua skala suhu yang praktikal dan juga suhu mutlak. Suhu praktikal ataupun suhu relatif, kita ada Fahrenheit, darjah Fahrenheit dan juga skala darjah Celsius. Kemudian suhu mutlak ni kita ada darjah Rankine. Ini jarang kita dengar lah. Tapi ada biasanya dalam proses kontrol ada Rankine dan juga kita ada Kelvin. So penukaran suhu, contoh kita ada darjah Celsius kepada Kelvin. Jadi contoh 40 darjah Celsius kita kena tambahkan dengan 273.15. Kemudian kita akan dapat
Kalau 40 darjah Celsius kita tambah, kita akan dapat suhunya adalah bersamaan dengan 277.15 Kelvin.